mahkamah untuk menjatuhkan atau menghukum seseorang itu sebagai bankrupt sekiranya orang itu melakukan salah satu daripada acts of bankruptcy ataupun tindakan kebankruptan. Ada banyak jenis acts of bankruptcy ini dengan izin, tetapi sebahagian besar mereka yang dijatuhkan bankrupt adalah mereka yang mana terdapatnya hutang terhadap individu atau entiti lain, dan selepas satu penghakiman diambil atau diterima di mahkamah, mereka ini tidak berupaya untuk membayar hutang tersebut. Jadi ini adalah satu cara untuk menguatkuasakan penghakiman, enforcement of judgment dengan izin, cara untuk mendapatkan hasil litigasi. Tapi apa yang berlaku, Puan Yang Dipertua? Sebenarnya secara praktikalnya, bankruptcy ini bukanlah satu cara yang efektif untuk mendapatkan hasil litigasi. Sebab bila orang ni ada hutang dengan kita ada judgment, kita ada penghakiman terhadap orang tersebut, kita jadikan orang tu bankrupt. Tapi sebenarnya orang tu ada penghutang lain, dan selalunya penghutang yang lain itu adalah pihak bank. Dan bank ini kategori penghutangnya adalah lain daripada penghutang biasa. Dia adalah secured creditor. Jadi kalau ada aset orang tu, dia akan bagi dulu pada bank. Dan akhirnya kalau ada lebih, barulah akan diberikan kepada orang pemiutang tersebut yang biasa. Jadi dari perspektif seseorang yang ada hutang ataupun ada orang berhutang kepada kita, dari perspektif itu ianya bukanlah satu cara yang efektif. Dan sebenarnya kalau kita tengok, sebahagian besar kes-kes bankrupt ini sebenarnya adalah diambil atau dibuat atau dipohon oleh pihak bank. Kenapa? Bagi pihak bank, ini adalah satu cara untuk menyatakan bahawa hutang tersebut adalah suatu hutang bad debt dan kita boleh write off. Jadi kalau kita tengok, memang banyak orang yang dijadikan bankrupt ini sebenarnya kerana bank yang jadikan mereka bankrupt, kerana bank mahu write off hutang tersebut daripada akaun mereka. Jadi ianya tidak efektif. Tapi pada perspektif yang lain, perspektif si bankrupt itu sendiri, lebih-lebih lagi kalau si bankrupt itu adalah seorang yang muda, maka ianya adalah suatu situasi undang-undang yang menjejaskan kehidupannya. Orang yang dijadikan bankrupt ini, dia tak boleh contohnya ambil loan, susah untuk dia berniaga, dia tak boleh keluar negara dan sebagainya. Hidup dia akan terganggu. Dan kalau kita tengok statistik, sebenarnya sebahagian besar daripada mereka yang dijatuhkan bankrupt ini adalah dalam lingkungan orang muda, 25 hingga 44 tahun, in the prime of life dalam bahasa Inggeris. Dan bankruptcy ini sebenarnya disproportionately, dengan izin, menjejaskan orang muda, orang miskin berbanding dengan orang kaya. Saya tahu banyak situasi, Tuan Yang Dipertua, yang mana orang tu kaya, dia hutang keliling pinggang, dijadikan bankrupt, tapi dia hidup masih macam orang kaya. Sebab mungkin harta dia tu bukan lagi di bawah nama dia, bawah nama orang lain. Tapi kalau orang muda yang kena, terjejas, dia tak boleh keluar daripada kekangan kebankruptan tersebut. Jadi pada dasar itu, saya amat menyokong pindaan terhadap akta insolvensi yang telah dipersembahkan di Dewan Yang Mulia ini. Saya rujuk kepada pindaan kepada Seksyen 33B, memberi kuasa kepada Ketua Pengarah Insolvensi untuk mengeluarkan satu sijil pelepasan tanpa bantahan daripada pemiutang. Saya sambut baik tambahan kepada kategori yang mana sekarang ini seseorang yang tidak dapat menguruskan hal ehwalnya akibat kesihatan mental seperti disahkan oleh pakar psikiatri boleh mendapat perlepasan daripada Ketua Pengarah Insolvensi. Ini satu cadangan yang baik. Cuma saya harap di masa hadapan kita mungkin boleh pertimbangkan. Sekarang ini masih perlu pohon kepada Ketua Pengarah Insolvensi. Di masa hadapan mungkin kita boleh buat supaya mereka yang telah ditaktifkan sebagai mengalami kesihatan mental ini di bawah Akta Kesihatan Mental, kita boleh terus bagi perlepasan kepada mereka di bawah Seksyen 33C sebagai automatic discharge. Tak perlu ada permohonan dan sebagainya. Itu mungkin di masa hadapan. Saya juga mau sokong pindaan kepada 33C, Tuan Yang Dipertua, mengenai perlepasan secara automatik. Buat masa ini, si bankrupt boleh dilepaskan secara automatik selepas membayar target contribution dengan izin, yang mana selalunya adalah beberapa peratus daripada hutang dia. Jadi kalau hutang dia adalah 100,000, selalunya dalam 15-20% dia kena bayar dahulu sebelum dia dapat pelepasan automatik. Jadi atas sebab ini, seperti yang dikatakan oleh YB Menteri tadi, maka walaupun adanya pindaan sebelum ini untuk melepaskan secara automatik selepas beberapa tahun, ianya tidak efektif kerana orang ramai tidak dapat mencapai target tersebut. Jadi sekarang ini kita nak pindah supaya Ketua Pengarah Insolvensi itu mempunyai budi bicara, memandangkan, melihat kepada kemampuan si bankrupt itu untuk membayar hutang, barulah dari situ adanya jumlah untuk dibayar terlebih dahulu. Jadi kalau contohnya dia boleh bayar RM200 sebulan saja, itulah kemampuannya dan itulah yang patut diambil kira oleh Ketua Pengarah Insolvensi. Yang dicadangkan sekarang
ini lebih fleksibel pada saya dan mencerminkan realiti di lapangan. Minta sedikit Yang Berhormat Bangi. Yang Berhormat Bangi kata tadi mengikut kemampuan untuk membayar, iaitu sekiranya dia mampu untuk bayar RM200, maka itulah yang perlu dibayar. Soalan dia, sekiranya dia hanya mampu untuk bayar RM200, bagaimana dia boleh terjadi menampung hutang yang boleh membengkakkan dia? Perkara ini juga perlu kita pertimbangkan, di mana apakah mesej yang perlu kita sampaikan, yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat, dan bagaimana kita mendidik masyarakat untuk mengurus kewangan mereka. Ya, saya setuju. Saya rasa di sini AKPK boleh memainkan peranan yang lebih di samping bank negara dan sebagainya untuk memberi kesedaran tentang financial literacy dengan izin kepada orang ramai supaya mereka dapat mengurus kewangan mereka dengan lebih baik. Sudah tentu ada satu permasalahan yang besar di mana kalau kita tengok begitu ramai anak muda yang terperangkap dalam situasi ini. Mengapa mereka terpaksa mengambil pinjaman contohnya? Adakah mereka ada masalah dalam mereka hendak mengurus kewangan mereka dan sebagainya? Ini juga harus diambil kira dan saya rasa satu penyelesaian komprehensif bukan hanya bergantung pada undang-undang tetapi juga atas dasar dan juga dengan kerjasama semua pihak. Saya juga nak ambil peluang ini untuk mengatakan bahawa mungkin kita perlu lebih banyak pegawai insolvensi sebab salah satu daripada aduan yang kita dapat adalah masa yang lama yang diambil oleh mungkin pegawai insolvensi ini untuk mengurus, mungkin kerana terlalu banyak kes-kes ini dan tak cukup. Jadi untuk menguruskan pentadbiran mereka yang dijatuhkan bankrupt itu memakan masa. Jadi mungkin kita perlukan lebih banyak pegawai insolvensi dan pada masa yang sama atas dasar ini juga saya menyokong pindaan-pindaan berkenaan dengan mesyuarat pemiutang atau creditors meeting yang boleh dibuat atas talian dan juga pentadbiran itu tidak perlu menunggu mesyuarat pemiutang pertama yang mana kita tahu masalahnya dengan nak dapatkan membuat mesyuarat pemiutang pertama ni perlu ada beberapa perkara yang akan memakan masa. Akhir sekali Tuan Yang Dipertua, saya melihat rang undang-undang ini sebagai satu penambahbaikan kepada pengurusan bankrupsi yang dimulakan dengan pindaan pada tahun 2017 dan diteruskan ada kesinambungan dengan RUU yang kita bahaskan pada hari ini. Tolong subscribe channel ini untuk mengetahui bantuan-bantuan terkini di Malaysia.